Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi kita sambung sikitlah bab seterusnya iaitu sejarah perkembangan perakaunan Islam. Bab ni saya bagi dua, insya-Allah yang separuh lagi kita sambung minggu hadapan. Okey, so dalam topik ini insya-Allah kita nak cerita pasal mungkin sejarah. Okey, sejarah mengenai perakaunan Islam itu sendiri. Okey, so yang pertama kita tengok asas perakaunan di zaman Rasulullah SAW. Okey, so di zaman Nabi SAW menggunakan pakai beberapa asas kiraan zaman jahiliah. Okey, dan kalau kita tengok kontrak-kontrak yang kontrak-kontrak seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, itu semua pun sebenarnya yang diamalkan di zaman jahiliah. Dan ada kontrak-kontrak yang zaman jahiliah dulu yang dikira sebagai zalim, yang dikira sebagai menindas, itu diharamkan. Tapi yang baik dikekalkan. Okey. So sama juga dalam konteks perakaunan ni, asas kiraan zaman jahiliah itu yang baik digunakan dan dikembangkan dalam urusan jual beli, pembagian harta rampasan perang, itu ghanimah, pembagian pusaka, pewarisan, faraid, pengenaan zakat dan sebagainya. Okey. So untuk merapatkan jurang antara kaya dan miskin, Rasulullah SAW menyuruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memungut zakat dan sedekah. Okey. Setiap harta yang masuk dalam Baitul Mal atau yang dikutip dikira dan dicatat. Okey. So baginda Nabi SAW menyuruh sahabat merekod urusan keluar masuk wang. Okey. Dan ada catat transaksi dia berserta dokumen sebagai bukti. Okey. Dan Nabi SAW menggalakkan sahabat berniaga, dan dalam ekonomi Islam itu sendiri ada sumbernya yang tersendiri seperti zakat, kharaj. Kharaj ini itu kita dah cakap yang simpelnya secara mudahnya adalah satu cukai tanah. Fai boleh tengoklah nanti, boleh Google lah, rajin Google kan. Ghanimah, jizyah siapa yang dikenakan, ghanimah itu datang dari mana. Dan saya rasa topik ini akan di-cover dalam subjek institusi zakat kot, atau ekonomi Islam mungkin dah cover. Okey. So di zaman Khulafa Ar-Rashidin, contohnya kita pergi kepada zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar jalan sama seperti zaman Rasulullah SAW. Okey. Dan pada prinsip mata wang itu digunakan ikut nilai semasa. Setiap penyataan itu mesti mempunyai chop. Okey, so di zaman Umar Al-Khattab, okey, time ni baru ada, kita boleh kata ada penambahbaikan lah. So zaman Umar beliau mula membuat perincian, dan harta sahabat pun dikira, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar juga menubuhkan kementerian khusus yang menguruskan urusan perakaunan. So Umar menubuhkan jabatan cukai, jabatan ganjaran, jabatan agihan. Okey, pengurusan aset di Baitul Mal direkod dengan jelas, semua dicatat dalam buku catatan harian. Okey. So selain itu ketepatan ukuran juga amat dititik beratkan. Okey. Dan menggunakan mata wang semasa. So digalakkan penggunaan wang dinar dan dirham untuk mengelakkan riba dan penindasan. Maknanya kalau katalah orang yang nak menjual kurma, kita tahu kan pasal ribawi items. So antara ribawi items adalah kurma. So orang nak jual 2 kilo kurma yang kualiti grade C lah katakan. Technically kalau dia butter, dia akan tukar dengan 1 kilogram kurma yang grade A. Okey, tetapi untuk elakkan isu-isu ribawi, isu-isu riba, apa yang perlu dilakukan adalah yang memiliki 2 kilo kurma grade C itu menjual dulu dan mendapatkan mata wang, dan daripada wang itulah baru dia beli kurma grade A sekilo. Maknanya dengan adanya transaksi penjualan dan pembelian itu dapat mengelakkan isu riba dan penindasan. Okay, dan zaman Umar juga beliau melakukan pemantauan dan penyemakan penyerta kira-kira. Okey. So zaman Sayyidina Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, kutipan cukai diteruskan dan pengurusan Baitul Mal diteruskan sebagai sumber untuk memajukan negara. Okey. Seterusnya zaman Khalifah. So zaman Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. So zaman Umayyah
ada penubuhan 4 jabatan. Yang pertama jabatan cukai, jabatan surat menyurat, jabatan urusan am dan juga urusan cap mohor pemerintah. Okey. Mata wang Arab diperkenalkan bagi menggantikan mata wang Rom dan Parsi. Okey. Khalifah turut membenarkan gubernur mencetak mata wang sendiri. Zaman ini menekankan aspek pertanian dan perdagangan. Okey. Di zaman Abbasiyah pula menekankan aspek pertanian, perindustrian, perdagangan. Dan zaman Uthmaniyah, dia dah lebih special lah. Zaman Uthmaniyah dah lebih advance. Okey. So, ada perubahan pejabat khas bagi menguruskan hal mata wang. Okey. Zaman ini perakaunan itu sendiri, sistemnya telah mencapai tahap yang lebih tinggi. Beberapa peraturan telah dibuat. Okey, antaranya yang pertama, penyata harta benda hendaklah ditulis dengan angka yang ringkas dan jelas dalam menentukan semua kerja-kerja kewangan. Maknanya ada recording dalam bentuk angka. Tapi dia simple lah. Dia kena concise and simple. Tak naklah complicated, tulis panjang-panjang kan. Ahmad memiliki 3 ekor lembu di kebun A dan 5 ekor kambing di kebun B. Tak payahlah, dia tulis 3 lembu, 5 kambing. Macam tu je, simple. Okey, so keterangan penyata itu mesti tepat dengan tulisan angka yang ringkas dan menunjukkan data kemasukan yang jelas bertepatan dengan apa yang dikehendaki. Okey, dan setiap penyata perakaunan ada disertakan dokumen yang sah. Harta benda perlu diawasi dengan rapi berdasarkan sistem yang baik bagi melaksanakan penyeliaan terhadap harta benda tersebut. Maknanya, in a way, kalau kita tengok kat sini, dah ada sistem audit. Dah ada orang yang selia harta benda tu. Okey. Semakan penyata juga mestilah berdasarkan dokumen-dokumen yang sah dan urusan pengiraan daripada pihak yang berkuasa dan ditetapkan oleh perundangan. Maknanya, kat situ dah ada satu sistem perundangan yang menetapkan macam mana kita nak kira. Okey. So, saya makan juga berdasarkan laporan asal dan ada pengesahan. Okey. Pada zaman ini, Islam sudah in a way macam berada di puncak ketamadunan lah. Maknanya, time tu Islam dah menjadi satu pusat rujukan ilmu pengetahuan. Disebabkan apa? Dah ada perluasan kuasa, ada sistem kaedah percukaian yang baik, ada perdagangan antarabangsa dan juga pengurusan Baitul Mal. Okey, faktor-faktor ini menjadi penyumbang kepada berkembangnya perakaunan dan perakaunan Islam itu sendirilah. Hasilnya terdapat banyak kitab yang ditulis. Banyaklah kalau kita tengok berkaitan dengan riba, percukaian, kewangan. Okey. Dan penubuhan banyak syarikat, perkembangan institusi Baitul Mal dan penubuhan diwan-diwan. Diwan-diwan ini ada, kalau tengok macam kalau kita definisikan adalah satu rekod kewangan, tapi boleh juga in a way kita boleh cakap macam syarikat-syarikat finance lah. Okey, syarikat-syarikat perakaunan. Okey. Ini telah menyebabkan perakaunan menjadi sangat penting. Maknanya dia satu institusi kewangan untuk merekodkan segala bentuk kewangan itu. Okey, dan di zaman ini juga lahir beberapa tokoh penting seperti Abu Bakar Al-Kufi, Ibn Banna, Al-Marqishi, Al-Khawarizmi dan Al-Qalqashandi. Okey. Selepas, maknanya kita in a way kita boleh kata lepas Uthmaniyah tu jatuh dan sebelum Uthmaniyah tu jatuh sendiri tu pun dah boleh cakap zaman kegelapan lah kot pada umat Islam, tamadun umat Islam tu sendiri. Dikala Eropah bangkit dengan Renaissance, kita generasi umat Islam dalam zaman kegelapan. Okey, tapi kalau kita tengok lepas recently lah, quite recent, dalam 50-60 tahun lepas, umat Islam mula bangkit kembali. Okey, dah mula kajian perakaunan itu menjadi rancak dan umat Islam juga telah ramai yang sedar mereka terbelenggu dengan urusan riba. Okey, banyak kajian yang telah dimulakan oleh pengkaji barat dan juga Islam dibuat. Tengok macam mana orang Islam zaman dahulu buat akaun ini kan. Kesedaran tentang Islam itu juga meningkat. Ini kita mungkin boleh kaitkan dengan revolusi Islam di Iran dan isu-isu yang terjadi di Timur Tengah yang berkaitan dengan perang Arab Israel dan sebagainya lah.
Itu semua menyumbang kepada peningkatan kesedaran mengenai Islam. Okey, dan negara-negara Arab telah mengadakan persidangan perakaunan pada pertengahan abad ke-20. Okey, dalam konteks Malaysia, dia bermula dengan penubuhan institusi kewangan seperti Bank Islam dan tabung haji. Dan bila adanya institusi kewangan yang in a way kita nak cakap fully 100% syariah compliant ni, dia memerlukan satu sistem atau satu perakaunan yang juga fully syariah compliant. Maknanya dalam contohnya Bank Islam tak boleh record interest. Bank Islam kena record Bank Islam tak boleh record interest rate. Bank Islam perlu record profit rate. Bank Islam tak boleh record keuntungan berdasarkan interest. Bank Islam perlu record keuntungan berdasarkan perniagaan sebagai contoh kan. Okey. Dan contoh lain mungkin pelaburan dalam money market. Kalau pelaburan dalam money market di konvensional, dia diletakkan sebagai fixed rate, interest lah, fixed interest. Tapi dalam Bank Islam mungkin kita kena letak gunakan dari situ mungkin kontrak murabahah. Rate dia masih lagi fixed tapi kontraknya berbeza. So di situ perlu ada satu sistem recording yang lain daripada konvensional sebab kita nak pastikan benda itu betul-betul mengikut syariah lah.